Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Fatwa-Fatwa berkaitan penggunaan unsur Islam di dalam pemasaran di Malaysia. Saya merupakan calon PhD di Institut Penyelidikan Produk Halal UPM. Kertas kerja ini adalah berkaitan dengan penggunaan unsur Islam di dalam pemasaran dan dengan meninjau fatwa-fatwa yang sedia ada di Malaysia yang memberi respon tentang perkara ini. Sebagai pengenalan, terdapat pelbagai produk di Malaysia yang menggunakan unsur-unsur Islam sebagai metod pemasaran mereka. Sebagai contoh, terdapat produk yang menggunakan perkataan sunnah, contohnya jus sunnah, makanan sunnah sebagai pemasaran mereka. Seterusnya terdapat juga produk yang tidak halal, iaitu seperti contoh burger yang diperbuat daripada daging babi tetapi menggunakan nama Islam, iaitu P. Ramlee sebagai jenama mereka. Seterusnya terdapat juga makanan yang menggunakan 30 juzuk Al-Quran sebagai tambahan di dalam pelabelan mereka. Sebagai contoh di sini, kurma dan kismis yang dibacakan dengan 30 juzuk Al-Quran. Seterusnya terdapat juga makanan yang menggunakan label ataupun gambar masjid pada pembungkusan mereka. Seterusnya terdapat juga tambahan. Sebagai contoh di sini, Milo yang ditambah dengan air zam-zam sebagai menarik perhatian pembeli. Seterusnya, penggunaan tulisan Jawi pada packaging dan seterusnya menggunakan logo ataupun gambar melakukan ibadah sebagai medium pemasaran mereka. Isunya di sini adakah terdapat fatwa-fatwa yang memberi panduan kepada isu ini di Malaysia. Antara isu-isu yang berbangkit adalah adakah sesiapa sahaja bebas menggunakan unsur Islam dan adakah praktis ini dibenarkan di dalam Islam? Apakah kaedah yang diguna pakai dalam menentukan hukum? Adakah terdapat fatwa yang membenarkan atau melarang perkara ini? Dan seterusnya, bidang kuasa kerajaan, persekutuan atau Majlis Agama Islam Negeri dalam membendung perkara ini. Metodologi kajian yang diguna pakai adalah ia merupakan kajian kualitatif dan menggunakan melalui pengumpulan data dari laman web Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan juga laman web JAKIM. Seterusnya, data yang didapati dianalisis secara manual dan seterusnya data tersebut diklasifikasi dan dibanding antara fatwa-fatwa tersebut. Pertama sekali, mari kita tengok apakah itu fatwa. Menurut Ibnu Manzur, fatwa adalah perkataan yang bermaksud suatu perbuatan yang dilakukan oleh mufti mengenai sesuatu hukum atau suatu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh faqih. Seterusnya, menurut Al-Qasimi, fatwa bermaksud menjawab masalah yang menjadi kemusykilan di dalam hukum. Apabila seseorang menjawab suatu masalah yang diajukan kepadanya, jawapan yang diberikan itu merupakan fatwa. Fatwa juga bererti penjelasan berhubung dengan persoalan hukum syarak yang dibuat oleh seorang yang faqih bagi menjawab pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Fatwa mempunyai kesan perundangan kerana terdapat statut dan peruntukan undang-undang, sekaligus ia sebahagian undang-undang yang wajib dipatuhi. Jika seseorang melanggar atau memberikan pendapat bercanggah dan bertentangan dengan fatwa yang diwartakan, ia merupakan satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan.
Fatwa ini tidak hanya tertakluk masalah fiqh dan akidah, bahkan mencakupi pelbagai isu termasuk pembangunan negara dan ekonomi, sains dan perubatan, sosial serta perundangan. Keputusan dimuktamadkan secara kolektif bagi menunjukkan kesepakatan dan kesepaduan pemikiran ahli muzakarah. Jika lihat kepada prosedur, terdapat perbezaan antara satu negeri dengan yang lain. Ini adalah kerana fatwa merupakan bidang kuasa negeri, bukan persekutuan. Sebagai contoh, di Selangor, mufti boleh atas daya usahanya sendiri atau atas permintaan daripada mana-mana individu melalui surat dan hendaklah atas perintah Duli Yang Maha Mulia, Sultan memberi pendapat dalam fatwa atas sesuatu soalan yang berkaitan hukum syarak. Jika dilihat di Johor, sesiapa pun boleh meminta daripada Setiausaha Majlis dengan bersurat supaya mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkataan perkara mengenai hukum syarak. Apabila Setiausaha Majlis menerima surat pertanyaan tersebut, dia hendaklah dengan serta-merta menghantarkannya kepada pengerusi lajnah fatwa iaitu mufti. Tiada sesuatu kenyataan yang dibuat oleh mufti boleh dianggap sebagai fatwa kecuali sehingga ianya diwartakan. Kita teruskan dengan fatwa-fatwa berkaitan penggunaan unsur Islam dalam pemasaran. Berdasarkan kajian saya, tidak terdapat fatwa khusus yang menunjukkan memberi garis panduan tentang penggunaan unsur Islam dalam pemasaran. Namun terdapat beberapa fatwa yang boleh dijadikan asas bagi melihat perkara ini. Pertamanya berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah. Terdapat fatwa bahawa kalimah Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam, dan kalimah itu tidak boleh digunakan atau dikaitkan dengan agama-agama bukan Islam. Seterusnya, hukum penggantungan kaligrafi Islam di premis bukan Islam. Telah diputuskan bahawa perbuatan menggantung apa jua ayat-ayat suci Al-Quran atau kalimah-kalimah suci agama Islam di premis-premis bukan Islam atau mana-mana tempat yang boleh mendedahkannya kepada penghinaan, penipuan atau penyalahgunaan adalah dilarang oleh Islam. Seterusnya, berkaitan dengan penggunaan ayat ruqyah, jelas terdapat fatwa yang melarang kerana muzakarah mendapati bahawa ia boleh menjadi kaedah untuk melariskan produk bersandarkan perkataan makanan sunnah dan ruqyah. Oleh demikian, sebagai satu saddu zari'ah kepada unsur-unsur penipuan dan penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan komersial, muzakarah telah bersetuju memutuskan bahawa penggunaan ruqyah dan istilah makanan sunnah secara tidak bertanggungjawab untuk tujuan mengauk keuntungan dan melariskan produk adalah dilarang. Ini adalah kerana ia termasuk dalam perbuatan memperdagangkan ayat-ayat Al-Quran yang ditegah oleh ajaran Islam. Seterusnya, menggunakan perkataan Islam oleh mana-mana pertubuhan. Setakat ini tiada halangan untuk menggunakan perkataan Islam oleh mana-mana pertubuhan, malah digalakkan dengan disiplin ilmu, iman dan ihsan. Ini hanya tertakluk kepada orang Islam sahaja. Seterusnya, penggunaan lambang bulan sabit dan bintang pecah 5. Dan lambang ini telah dimaklumi sebagai lambang rasmi bagi agama Islam sama ada di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri di Malaysia. Sehubungan dengan itu, mana-mana golongan atau kumpulan bukan Islam tidak dibenarkan menggunakan lambang bulan sabit dan bintang pecah 5 di dalam rumah ibadat mereka bagi mengelakkan kekeliruan kepada umat Islam. Namun tidak dijelaskan di sini adakah ianya boleh digunakan sebagai elemen pemasaran atau tidak. Seterusnya, berkaitan dengan air musaffa, dan ia telah diputuskan bahawa ianya adalah dilarang kerana boleh membuka ruang kepada penyelewengan akidah, penipuan dan kepercayaan khurafat. Seterusnya, larangan penggunaan kalimah Allah di kalangan bukan Islam. Sebagai contoh, lafaz Allah tidak dibenarkan oleh orang bukan Islam
dan wajib bagi umat Islam menjaga lafaz ini dengan cara yang terbaik. Seterusnya, menggantung kalimah Muhammad di dalam premis bukan Islam adalah ditegah dan dilarang. Kalimah berkaitan agama yang tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Ini berbeza daripada satu negeri dan satu negeri. Terdapat senarai yang menunjukkan bahawa perkataan-perkataan tertentu hanya boleh digunakan oleh orang Islam. Sebagai contoh, Allah, Ilahi, Muhammad, Rasul, Solat, Kaabah, Haji, Hajjah, Khalifah, Wali, Imam, Nabi, Syaikh, Azan, Masjid, Hidayah dan lain-lain. Seterusnya, penggunaan pork free di premis makanan. Dan sebagai keputusan, fatwa telah melarang penggunaan istilah pork free kerana ia mengelirukan masyarakat Islam dalam status halal sesuatu bahan makanan. Seterusnya, penggunaan valid doa, dan ia jelas telah ditegah kerana ia jelas mengeksploitasi agama dengan memberi jaminan hajat yang didoakan, boleh dikategorikan sebagai khurafat dan bid'ah. Seterusnya, makanan dan barangan yang memudaratkan, ia jelas dilarang jika diketahui bahawa sesuatu makanan tersebut mengandungi bahan kimia yang memudaratkan. Seterusnya, orang bukan Islam membaca dan menterjemahkan ayat Quran. Ini adalah dilarang mengikut fatwa, ia telah dilarang. Kerana kesucian agama Islam harus dijaga dan tidak boleh ditafsir sesuka hati. Kemudian, penglibatan orang bukan Islam terhadap aktiviti yang berkaitan bahan-bahan ayat Al-Quran dan berunsur Islam, ini juga telah ditegah dan orang bukan Islam tidak dibenarkan menjual atau mengkomersialkan ayat-ayat yang berkaitan ataupun kesucian Al-Quran, hadis dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa isu dan masalah yang berbangkit dalam penguatkuasaan fatwa di Malaysia, khususnya yang berkait dengan tajuk yang dibincangkan. Isu yang pertama adalah ketidakseragaman fatwa di antara negeri. Isu yang kedua adalah perniagaan tidak tertakluk kepada fatwa kerana di bawah senarai persekutuan, perniagaan terletak di bawah kuasa persekutuan. Oleh yang demikian, terdapat kekangan dari sudut penguatkuasaan. Yang ketiga adalah berkaitan entiti perniagaan itu sendiri, bagaimana mahu melaksanakan perintah ke atasnya, kerana ia bukan individu, malahan undang-undang Islam hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Setelah meneliti keseluruhan fatwa yang ada, terdapat kelompongan dari sudut fatwa berkaitan isu ini. Namun secara amnya, fatwa setia ada berkaitan menjaga kesucian agama Islam dari dicemari oleh unsur-unsur yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam adalah dilarang dengan menggunakan kaedah saddu zari'ah. Oleh yang demikian adalah perlu bagi majlis fatwa untuk mengeluarkan satu fatwa khusus mengenai penggunaan unsur Islam dalam perniagaan ini sebagai garis panduan tentang keharusan mengguna pakai dan sejauh mana ia boleh digunakan. Adalah penting untuk dinyatakan di sini bagi tujuan dakwah dan penyebaran agama Islam, ia adalah dibenarkan. Namun jika disalahguna untuk tujuan mengaup keuntungan atau memperdaya pengguna, praktis ini harus disekat dengan menggunakan kaedah saddu zari'ah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.